Sebuah syarikat milik Kerajaan Negeri Sabah komited bantu usaha membasmi kemiskinan tegar. Antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Anisia Douglas. Teruskan, Ann. Ya, baik, sahih. Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad SEC komited menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan miskin tegar. Komitmen syarikat milik kerajaan negeri itu sebagai menyahut usaha kerajaan membasmi kemiskinan tegar dan menyokong agenda pembangunan modal insan. Ketua Pegawai Eksekutif SEC, Dato' Azmir Abdul Rahman berkata, pekerja terlibat juga diberi peluang menimba ilmu pengetahuan baru dalam pelbagai bidang termasuk sektor minyak dan gas. Beliau bercakap dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri SEC yang turut dihadiri Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Menurut Dato' Azmir, pendekatan seumpama secara tidak langsung akan meningkatkan bilangan pekerja mahir, seterusnya mengurangkan kebergantungan kepada kepakaran dari luar. Sempena majlis ini, Dato' Haji Ji turut menyempurnakan pelancaran buku pelan anti rasuah organisasi SEC yang berperanan memerangi permasalahan governance, integriti dan anti rasuah dalam organisasi. SEC juga menyampaikan sumbangan RM200,000 kepada Yayasan Kebajikan Sabah dalam membantu usaha badan tersebut memperjuang aspek kebajikan rakyat Sabah, terutama golongan kurang berkemampuan dan berkeperluan khas. Kerajaan negeri digesa mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang cuba menggagalkan cadangan projek tadahan air atau empangan di daerah Papar. Gesaan itu dibuat Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Tidak ada pilihan lain. Papar, Kota Kinabalu memerlukan kepada sekurang-kurangnya off-river storage. Dan sebaik-baiknya adalah empangan untuk membolehkan sumber air mentah raw water kita tidak hanya bergantung kepada sungai. Sekarang ini kita hanya bergantung sepenuhnya kepada sungai kalau di kawasan Parlimen Papar. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bercakap kepada pemberita selepas meninjau projek loji rawatan air LRA di Kampung Kogopon Papar. Sebelum ini, kerajaan negeri bercadang membina empangan untuk tadahan air kaiduan Papar tetapi dibantah oleh pelbagai pihak termasuk parti politik. Sementara itu, projek loji rawatan air Kogopon Papar yang mula dilaksana Ogos tahun lalu diharap dapat disiapkan pada Ogos 2026 mengikut jadual. Datuk Armizan berkata setakat April 2024, prestasi kemajuan pembinaan projek itu amat memuaskan. Pemilihan daerah Kota Belu dan Kiulu sebagai model pelancongan luar bandar berupaya melonjakkan lagi sektor pelancongan negeri. Ini kerana kedua-dua daerah memiliki jumlah pengusaha pelancongan komuniti paling ramai dan aktif. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jonison Bangkoi berkata terdapat 100 pengusaha pelancongan luar bandar beroperasi di Kota Belud dan 70 pengusaha di Kiulu. Katanya lebih 300 pengusaha pelancongan luar bandar di seluruh negeri terlibat dalam pelancongan komuniti. Penekanan kita ialah pelancongan yang berasaskan komuniti supaya manfaatnya itu lebih besar. Ya, satu kampung, satu masyarakat di kampung itu bersama dalam mengusahakan pelancongan di tempat mereka masing-masing sebagai sumber pendapatan tambahan kepada penduduk kampung. Datuk Jonison berkata demikian ketika ditemui RTM selepas merasmikan pertandingan Bina Badan Tuaran Master sempena Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tuaran di Dewan Masyarakat Tun Hamdan. Peserta dari Kota Belud Charles Magalau menjuarai pertandingan yang disertai 12 peserta ini. Kenaikan gaji melebihi 13% penjawat awam yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu memberikan suntikan motivasi kepada penjawat awam untuk meneruskan perkhidmatan terbaik kepada orang ramai. Adun dilantik Datuk Remy Unggi berkata berita gembira itu juga dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup penjawat awam.
Semoga dengan kenaikan ini akan menjadi satu motivasi kepada para pekerja kita untuk meningkatkan produktiviti perkhidmatan kita. Rakyat mau perkhidmatan yang terbaik. Sementara itu, beberapa penjawat awam yang ditemui di Keningau melahirkan rasa syukur kerana pengumuman kenaikan gaji itu tepat pada masanya bagi menangani kos sara hidup yang semakin meningkat. Sangat-sangat bersyukur di atas inisiatif kerajaan untuk menaikkan gaji kaki tangan awam, khususnya guru-guru di pedalaman lah. Sebab ini akan menaikkan semangat guru-guru dapat menampung segala perbelanjaan keluarga. Memberikan semangat kepada kaki tangan awam untuk terus bekerja dengan lebih komited dan lebih menumpukan kepada tugas-tugas sekurang-kurangnya yang meringankan beban kos sara hidup penjawat awam yang semakin meningkat. Kenaikan gaji penjawat awam akan dinikmati bermula 1 Disember depan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Keningau diminta sentiasa siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan bencana khususnya banjir. Ini kerana daerah berkenaan kini berhadapan cuaca yang tidak menentu. Saya menyeru dan memohon kepada Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah yang dipengerusikan Tuan Pegawai Daerah Keningau diteruskan seperti mana Jawatan Kuasa yang kita buka untuk bencana alam kemarau ini. Datuk Robert yang juga Adun Bingkor berkata demikian kepada RTM selepas mewakili timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Mukim Tuarit Taut Bandar Keningau. Pelbagai acara menarik siap diatur bagi memeriahkan acara kemuncak sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau pada 11 Mei ini di Dataran Keningau. Usaha mempelbagaikan aktiviti ternyata memberikan perkembangan positif kepada operasi koperasi di Sandakan. Sebelum ini, aktiviti koperasi di daerah berkenaan tertumpu kepada pembangunan tanah dan perladangan. Kalau dilihat daripada perkembangan dalam beberapa tahun yang terdahulu, saya melihat perkembangan koperasi di sini semakin berkembanglah. Sebelum ini kita banyak melihat koperasi-koperasi di Sandakan ini banyak tertumpu kepada aktiviti pembangunan tanah, perladangan dan sebagainya. Matias ditemui pemberita dalam Majlis Apresiasi Koperasi di Sandakan. Beliau turut memuji usaha pihak koperasi melaksanakan aktiviti kebajikan menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR serta membayar zakat perniagaan. Sementara itu, pengerusi penganjur Majlis Apresiasi Koperasi Ahmad Salihin Muhammad Helmi yang juga pengarah urusan Arahnu Exchange Sejati Garden berkata, setiap koperasi wajar keluar dari zon selesa dan tidak tertumpu kepada sesuatu bidang. Mana-mana mata koperasi yang lain untuk mungkin kata cuba keluar daripada comfort zone, cuba mempelbagaikan aktiviti seperti mana yang disarankan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bukan hanya tertumpu fokus hanya kepada satu bidang saja, tapi mungkin mempelbagaikan aktiviti tersebut. Majlis turut diserikan dengan anugerah perkhidmatan cemerlang koperasi dan penyampaian sumbangan kepada mangsa kebakaran Kampung Tinusa 2 serta bantuan membina bonggol SK Batu Putih. Ya, baik. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahih. Terima kasih, Anne.